Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semalam selepas saya menyampaikan kuliah akidah di suatu tempat, seorang jamaah bertanyakan kepada saya, "Ustaz, nak tanya sikit, Ustaz menyokong parti mana?" Saya jawab secara jujur, saya tidak boleh bagi tahu saya sokong parti mana-mana, kerana undi itu rahsia. Cuma yang pastinya saya kata, saya bukanlah penyokong dan bukan ahli Parti Islam Malaysia PAS. Itu saya boleh katakan. Kenapa saya katakan sedemikian? Kerana saya melihat Parti Islam Malaysia ini yang ada imej Islam, sepatutnya dia membawa wajah-wajah Islam dalam setiap perwatakan dan setiap amalan yang dilakukan. Tapi pada hari ini saya melihat banyaknya fatwa-fatwa yang dibawa adalah fatwa-fatwa yang boleh menyesatkan masyarakat, terutama sekali masyarakat yang kekurangan ilmu agama, asasnya tidak ada. Maka mereka inilah yang akan terpengaruh dengan fatwa-fatwa ataupun dengan orang katakan satu fahaman doktrin yang ditanam dalam diri penyokong dan ahli-ahli PAS. Kita harus faham, tuan-tuan, ya, kita berpilihan raya, kita dalam memilih kerajaan ini, kita memilih untuk membentuk satu kerajaan negeri atau memilih satu kerajaan untuk membentuk satu kerajaan pusat. Bukan kita nak memilih, nak membentuk jawatan kuasa majlis fatwa. Parti apa sekalipun yang memerintah, tak kiralah. Ya, kita ambil contoh paling mudah lah, Kelantan, Terengganu, Kedah yang dipimpin oleh PAS. Adakah ulama-ulama yang dikatakan handal dalam kepartian mereka itu bebas untuk menyatakan hukum itu, hukum ini berdasarkan sesuka hati? Sedangkan kita harus faham, setiap negeri dia ada duli yang maha mulia, Sultan. Sultan ini apa? Sultan ini sebagai payung agama. Payung agama. Maksudnya, Sultan ini dia akan memelihara andai kata ada sesuatu yang melibatkan kecelaruan dalam agama. Maka kuasa yang paling atas untuk membentuk dan merongkai permasalahan ini adalah duli tuanku. Kerana bila duli tuanku bertitah, semua orang kena ikut untuk kita kembali kepada agama, iaitu dengan kita mengikut lunas-lunas agama. Maksudnya ada duli tuanku. Dalam setiap negeri, tuan-tuan, jangan lupa kita ada mufti. Mufti ini walaupun dirinya seorang sebagai sahibus samahah Datuk Mufti, walaupun ada timbalan dan jawatan kuasa, mereka tidak membuat sesuatu keputusan itu secara bersendirian. Mereka juga akan ada di kalangan ahli jawatan kuasa majlis fatwa. Maksudnya, mufti-mufti ini juga, mereka akan mengambil ketetapan agama berdasarkan kepada kepakaran-kepakaran yang ada di dalam jawatan kuasa majlis fatwa. Tetapi kenapa kita lihat pada hari ini PAS yang mendominasikan seolah-olah mereka lah golongan agama, mereka lah yang sangat hebat tentang agama, sesuka hati mengeluarkan fatwa-fatwa yang boleh menyesatkan masyarakat. Seolah-olah mereka tidak menghormati jawatan kuasa majlis fatwa, mereka tidak menghormati mufti-mufti di setiap negeri, mereka juga tidak menghormati duli tuanku yang merupakan payung kepada agama sesuatu negeri. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya lihat fatwa antaranya. Ada ustaz di kalangan PAS yang menyatakan bahawa derma ini, sedekah ini yang paling baik mengikut pandangan ulama, iaitulah menderma untuk pilihan raya. Masya Allah. Ulama mana yang tuan-tuan pakai? Kalau setakat ulama dalam kepartian tidak boleh dipakai. Kita ada majlis ulama, kita ada majlis fatwa, kita ada mufti, dan kita ada ulama-ulama dunia yang terbebas sama sekali daripada kepartian yang ada di dalam negara kita. Itu yang harus dirujuk, bukan ulama dalam parti masing-masing. Adakah PAS merasakan mereka sahaja mempunyai golongan agamawan?
Sedangkan saya lihat di dalam parti Amanah, ramai di kalangan tokoh-tokoh agamawan. Saya lihat di dalam parti UMNO, ramai golongan agamawan. Kita lihat di dalam parti PKR, ramai golongan agamawan agama. Adakah mereka ini, ya, apabila mereka tidak duduk di dalam parti Islam se-Malaysia, dianggap ilmuwan mereka itu adalah ilmuwan yang dikutip daripada tepi-tepi jalan? Sedangkan ramai juga di kalangan ahli PAS, ramai juga di kalangan pimpinan-pimpinan PAS yang terjebak, tersandung dengan kemungkaran. Adakah ini dianggap bersih semata-mata kerana parti Islam? Sebab itu saya katakan, jangan kita menganggap kita sahaja yang Islami. Jangan kita menganggap kita sahaja orang yang hebat, tuan-tuan. Orang lain juga hebat. Sebab itulah, jangan menggunakan istilah-istilah yang mengelirukan. Ada di kalangan seorang ahli politik yang juga orang panggil Tuan Guru mengatakan perlunya tanzim. Ya, tanzim. Ya, memanglah perlukan tanzim. Tapi kita kena lihat dari segi aspek mana. Ya, hari ini penyatuan tu ke arah mana. Begitu juga dengan yang mengatakan, ya, apa, derma yang paling baik adalah derma untuk pilihan raya kerana dia fisabilillah. Tuan-tuan, fisabilillah yang dilakukan di zaman Nabi SAW dan juga para sahabat jauh berbeza dengan fisabilillah yang ada di zaman ini, yang dikemukakan, yang diperjuangkan oleh PAS terutamanya. Mereka ini bukan berjuang fisabilillah, tetapi mereka ini berjuang untuk memecah belahkan. Takfiri, kafir mengkafir. Kalau zaman 1983, 85, 86, 87, kini kita lihat seolah-olah kembali semula. Kenapa? Kerana dengan rasa kemahuan yang sangat tinggi, kerana ketaksuban terhadap parti yang sangat hebat dan ingin memerintah. Sedangkan Allah telah memberi ruang dan peluang masing-masing. Jangan kata PAS tidak ada ruang, sedangkan 33 bulan pernah menjadi kerajaan pusat. Jangan kata tidak ada peluang. PAS memerintah Kelantan 30 tahun lebih. Bagaimana PAS memerintah Terengganu, PAS memerintah Kedah. Jangan sekadar kita menggunakan sebahagian kecil. Yang kita buat, kita rasa kita sudah hebat. Sedangkan banyak lagi benda lain yang perlu kita laksanakan kerana banyak benda yang ada dalam Islam. Akhir kata, yang saya nak sebutkan di sini, selalu sangat PAS menyatakan bahawa mereka lah golongan, ya, agamawan, mereka lah golongan Islam semata-mata. Sebab itu mereka menggunakan hadis Nabi, ya, bahawasanya al-ulama warasatul anbiya. Seolah-olah ulama itu hanya ada pada golongan mereka. Tuan-tuan, merujuk kepada hadis al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Mewarisi Nabi itu apa? Mewarisi akidah yang diperjuang, yang dibawa oleh Nabi. Mewarisi ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat. Yang diperjuangkan itu juga termasuklah akhlak-akhlak Nabi. Cerminkan diri anda. Adakah akhlak mencerca orang, menghina orang, memfitnah orang, ini akhlak yang pernah dibawa oleh Nabi? Tidak, tuan-tuan. Inilah akhlak yang ditentang oleh Nabi. Maka jangan menyangkakan bahawa segolongan besar yang ada di dalam parti Islam itu adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Nabi memperjuangkan segala-galanya, termasuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Termasuk juga Nabi menyatakan bahawasanya innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam bersaudara, tetapi tuan-tuan lebih banyak memecah belahkan persaudaraan yang ada Islam. Fikir-fikirkanlah, renung-renungkanlah. Biar kita menang dalam pilihan raya, biar kita kalah dalam pilihan raya, tetapi kita menang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, membawa kebenaran, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wallahu a'lam.